Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupas sedikit tentang metodologi Ali bin Abi Talib dalam menyelesaikan konflik perpecahan ummah semasa pemerintahannya berpandukan Al-Quran dan Hadis. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Ani Sofia binti Khairil Rizal, kuliah PT1 S204, angka giliran 2023-2023-10132 dan pensyarah bimbingan Ustaz Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk menyatakan dahulu apa itu khalifah. Khalifah bermakna pengganti atau wakil. Gelaran ini diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan, kestabilan, ekonomi, hukum dan keadilan sosial negara Islam berdasarkan syariah. Mereka juga digelar sebagai Khalifah Allah, iaitu perwakilan Allah, dan Khalifah Rasulullah, iaitu sebagai pengganti utusan Allah. Khalifah juga dikenali sebagai Amir Al-Mu'minin yang bermaksud pemimpin orang yang beriman. Khalifah memiliki tanggungjawab yang besar dalam memimpin dan melindungi umat Islam serta memastikan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Mereka juga dianggap sebagai penerus kenabian dan mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita masuk dahulu kepada riwayat hidup Ali bin Abi Talib secara ringkas. Khalifah yang terakhir dalam tamadun Khulafa' ar-Rashidin ialah Saidina Ali bin Abi Talib. Beliau dilahirkan pada 602 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Beliau merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad dan berketurunan Bani Hashim. Beliau juga merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Saidina Ali bin Abi Talib telah dilantik menjadi Khalifah Islam yang keempat setelah kematian Saidina Uthman bin Affan yang telah dibunuh oleh pemberontak. Beliau telah menjadi Khalifah pada tahun 35 Hijrah bersamaan dengan 655 Masihi. Beliau telah dipilih menjadi Khalifah dalam keadaan negara yang huru-hara akibat kewafatan Saidina Uthman yang tidak mewasiatkan waris penggantinya. Pada masa itu berlakunya kebimbangan di mana bermulanya titik pertukaran politik negara Islam yang bercelaru apabila ramai pihak yang berebut untuk berkuasa dan menjadi ketua. Metodologi yang pertama yang digunapakai oleh Ali bin Abi Talib dalam menyelesaikan konflik perpecahan ummah pada zaman pemerintahannya adalah metodologi berdasarkan Quran dan Hadis. Khalifah Ali bin Abi Talib memegang teguh Al-Quran dan Hadis sebagai landasan dalam memimpin umat Islam. Ali memastikan setiap keputusan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Hal ini berikutan dengan firman Allah yang berbunyi, "Wastasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Surah Al-Imran ayat 103. Artinya, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat yang telah dibaca oleh saya sebentar tadi adalah ayat ini menegaskan pentingnya persatuan dalam agama, di mana Al-Quran menjadi tali yang mengikat kita semua. Khalifah Ali bin Abi Talib juga mewasiatkan agar kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dan para Khalifah Ar-Rashid yang mendapat petunjuk dari Allah. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, kita dapat menghindari perpecahan dan menjalankan kebajikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Metodologi yang seterusnya yang telah digunapakai oleh Ali bin Abi Talib dalam menyelesaikan konflik perpecahan ummah pada zaman pemerintahannya adalah mengutamakan keadilan. Salah satu prinsip utama dalam kepimpinan Khalifah Ali adalah keadilan. Beliau memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah adil dan tidak memihak kepada mana-mana pihak. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran Islam dan menghasilkan kebaikan kepada umat Islam. Contohnya,
dalam peristiwa, Ali tidak berpihak kepada mana-mana belah pihak. Semasa peristiwa sebelum berlakunya Perang Jamal, sama ada berpihak kepada pasukan pemberontak maupun Talhah, Zubair dan Aisyah dalam menjatuhkan hukuman qisas kepada pembunuh Osman. Dia tidak memihak kepada mana-mana pihak kerana beliau berpandangan hukuman kisah terhadap pembunuh Osman tidak wajar dilaksanakan dahulu kerana kestabilan negara yang kucak-kacir dengan fitnah perlu dikembalikan dengan mustahak terlebih dahulu. Selain itu, keadilan ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yang menggariskan pentingnya perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa mengira bangsa, agama ataupun kedudukan sosial. Ia berkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzillumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu al-imamul 'adil." Artinya, ada 7 orang yang dinaungi Allah dengan naungannya pada hari tidak ada naungan selain naungannya, iaitu pemimpin yang adil. Dikutip dari buku Jawahir Al-Bukhari. Berdasarkan metodologi Ali dalam mengutamakan keadilan, dapat kita simpulkan bahawa keadilan adalah suatu tuntutan dalam melaksanakan tanggungjawab. Dalam menjatuhkan hukuman, setiap kita perlu berlaku adil tanpa mengira siapapun mereka. Metodologi yang seterusnya ialah penyelesaian damai. Ali menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi cabaran politik dan sosial. Beliau tidak buru-buru membuat keputusan dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Contohnya, dalam peristiwa penyelesaian konflik dengan Muawiyah. Ketika berdepan dengan Muawiyah, beliau memilih untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan dan berdamai selepas Perang Saffin demi keamanan untuk negara Islam. Selain itu, beliau juga melakukan rundingan yang terakhir yang menawarkan jaminan perdamaian bagi golongan Khawarij yang pulang semula ke Kufah. Seramai 500 orang terima tawaran tersebut. Perdamaian yang dilaksanakan oleh Ali sangat berkait rapat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, iaitu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Dapat disimpulkan berdasarkan sikap Ali yang bijaksana, beliau banyak menyelesaikan konflik dengan berdamaian untuk mengelakkan pertumpahan darah dan perpecahan umat. Metodologi yang terakhir yang digunakan pakai oleh Ali bin Abi Talib dalam menyelesaikan konflik perpecahan umat pada zaman pemerintahannya adalah dengan berdialog dan musyawarah. Saidina Ali sentiasa menerapkan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, dapat kita lihat konflik di Kufah. Saidina Ali menghadapi konflik dan pelbagai perbezaan pendapat. Oleh itu, Ali akan melibatkan para sahabat dan ulama dalam proses membuat keputusan. Beliau mengadakan perbincangan untuk mendapatkan pelbagai pandangan sebelum mengambil keputusan penting. Ini adalah salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan itu sahaja, Al-Quran juga menekankan betapa pentingnya mencari solusi secara bersama, iaitu secara berdamai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi wasyawirhum fil amr. Maksudnya, bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan. Itu. Kesimpulannya, Saidina Ali merupakan seorang khalifah yang sangat komited dengan tugasan atau tanggungjawab yang telah diberikan. Walaupun Saidina Ali terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah sepanjang pemerintahannya seperti pemberontakan daripada kumpulan Rafidah, kelemahan pentadbiran dan juga tentangan politik daripada Muawiyah. Namun begitu, beliau bijak untuk mengawal keadaan dan memperbaiki keadaan tersebut. Harapan saya dalam pembentangan ini adalah supaya dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada semua umat Islam tentang cara kehidupan Saidina Ali yang boleh dijadikan contoh teladan dan patut dicontohi oleh kebanyakan umat Islam, terutamanya golongan pemimpin. Jika setiap pemimpin di negara mempunyai sikap mesra rakyat dan mementingkan keamanan seperti Saidina Ali, maka negara kita akan aman dan makmur tanpa peperangan.
Semoga Allah membantu setiap kita dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab dalam kepimpinan ini.